Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Farisa Hidayu, nomor matrik C24E2373. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang analisis lakonan bagi watak yang telah saya pilih, yaitu Tasha, seorang pelajar universiti berumur 22 tahun yang direka berasaskan isu kesihatan mental, yaitu Narcissistic Personality Disorder. Dalam pembentangan ini, saya akan menguraikan secara terperinci analisis watak tersebut merangkumi latar belakang, konflik dalaman dan luaran, super objektif, serta perkembangan emosi dan perubahan objektif sepanjang proses latihan dan persembahan. Selain itu, saya turut akan menjelaskan pendekatan lakonan yang telah diaplikasikan serta refleksi terhadap proses pembinaan watak ini dalam usaha menghasilkan sebuah persembahan yang lebih mendalam, realistik, dan berasaskan pemahaman psikologi watak. Dan kita masuk kepada pengenalan watak bagi seorang yang bernama Tasha. Watak Tasha ni merupakan seorang pelajar universiti yang berusia 22 tahun yang berasal daripada keluarga yang sederhana. Sejak kecil, Tasha ni dibesarkan dalam persekitaran yang sangat menekankan pencapaian akademik serta imej keluarga. Ibu bapanya sering memberikan pujian apabila Tasha mencapai kejayaan. Namun, dalam masa yang sama, Tasha ni juga sering dibandingkan apabila berlakunya kegagalan. Jadi keadaan ini telah membentuk kepercayaan dalam diri Tasha bahawa nilai dirinya hanya wujud apabila Tasha mencapai kecemerlangan. Dan hal ini secara tidak langsung telah membentuk personalitinya yang sangat mementingkan kejayaan, pengiktirafan serta pandangan orang lain terhadap dirinya. Okey, seterusnya kita beralih kepada analisis skrip dan juga watak. Super objektif bagi watak Tasha ialah untuk mendapatkan pengiktirafan, perhatian dan penerimaan daripada orang sekeliling. Pada masa yang sama, Tasha juga berusaha untuk membuktikan bahawa dirinya istimewa, bernilai dan lebih unggul berbanding orang lain. Namun begitu, Tasha bukan sekadar mengejar kejayaan semata-mata. Sebaliknya, Tasha berusaha untuk pertahankan imej dirinya. Tasha ni dia sangat bergantung kepada pujian serta sukar menerima kegagalan maupun kritikan. Dalam masa yang sama, Tasha sentiasa berusaha untuk jadikan dirinya sebagai seorang individu yang menonjol serta membina imej tertentu agar dilihat lebih istimewa dalam kalangan sosialnya. Okey, sekarang kita masuk kepada konflik dalaman. Terdapat konflik dalaman yang jelas dalam diri Tasha, iaitu perbezaan antara imej yang ditonjolkan dengan perasaan sebenar yang disembunyikan. Walaupun Tasha ni dia kelihatan yakin dan kuat dari luar, tetapi hakikatnya Tasha mempunyai rasa tidak yakin yang sangat mendalam. Bagi Tasha, kegagalan bukan sekadar satu kesilapan, tetapi dianggap sebagai ancaman terhadap identiti dirinya. Dari sudut konflik luaran pula, Tasha berhadapan dengan persaingan bersama rakan yang telah memperoleh pengiktirafan yang lebih baik daripadanya. Selain itu, Tasha turut berhadapan dengan konflik bersama pensyarah yang dianggap tidak berlaku adil kepada dirinya, serta tekanan yang datang daripada harapan keluarga terhadap pencapaian akademik. Taruhan bagi watak Tasha bukan hanya melibatkan keputusan peperiksaan semata-mata, tetapi taruhan terbesar beliau ialah kehilangan imej sebagai individu yang hebat, kehilangan perhatian serta penerimaan orang lain, dan akhirnya kehilangan keyakinan terhadap nilai dirinya sendiri. Sekarang kita beralih kepada perubahan objektif sepanjang latihan dan persembahan. Pada fasa pertama, iaitu penafian, Tasha menolak realiti apabila melihat keputusan peperiksaan dan sukar untuk menerima hakikat bahawa dirinya tidak berada di kedudukan yang diharapkan, iaitu kedudukan yang pertama. Seterusnya, pada fasa kedua, iaitu serangan. Tasha mula mempertahan egonya dengan merendahkan orang lain bagi menutup rasa tidak puas hati dalam dirinya. Pada fasa ketiga, iaitu retak emosi. Tasha mula merasakan dirinya tidak bernilai dan berada dalam keadaan emosi yang semakin tidak stabil. Dan akhirnya, pada fasa keempat, iaitu pemulihan yang palsu, Tasha cuba untuk bina balik
keyakinan dirinya dengan mewujudkan image bahawa dirinya masih kuat dan istimewa di mata orang lain. Seterusnya ialah hubungan kajian watak dan persembahan. Kajian watak ini telah membantu saya untuk memahami motivasi sebenar di sebalik setiap tindakan yang Tasha lakukan. Saya sedar bahawa Tasha ni bukan sekadar watak yang ego ataupun suka perhatian, tetapi seorang individu yang sangat bergantung kepada penerimaan sosial. Tasha digerakkan oleh keperluan untuk diterima, ketakutan terhadap kegagalan, serta keinginan untuk dihargai dan menjadi lebih baik daripada orang lain. Oleh itu, kajian watak ini telah membantu saya untuk menghasilkan persembahan yang lebih mendalam dan bermakna, bukan sahaja dari segi luaran, tetapi juga dari sudut psikologi watak. Sekarang kita masuk kepada penggunaan teknik lakon dan juga teori. Dalam lakonan ini, saya telah mengaplikasikan teknik Magic If, iaitu dengan membayangkan diri saya berada dalam situasi watak dan bertanya, apakah yang akan saya rasa dan lakukan jika berada dalam keadaan ini? Saya juga menetapkan objektif watak, iaitu untuk mendapatkan perhatian, pengiktirafan serta membuktikan bahawa dirinya istimewa. Selain itu, penggunaan subteks amat penting dalam menonjolkan perbezaan antara apa yang ditunjukkan dan apa yang dirasai. Tasha kelihatan yakin, namun sebenarnya menyembunyikan rasa takut gagal, keinginan untuk menjadi yang terbaik, serta ketakutan untuk disaingi oleh orang lain. Dari segi tempo dan ritme, perubahan emosi Tasha berlaku secara berperingkat, bermula daripada kejutan, diikuti dengan defensif, kemudian emosi yang tidak stabil, sebelum akhirnya kembali kepada keyakinan palsu. Sekarang kita beralih kepada perkembangan proses dan perubahan dalam lakonan. Pada peringkat awal latihan, saya menonjolkan Tasha ni sebagai watak yang ego, yakin dan suka mengawal keadaan. Namun, selepas melalui proses kajian watak, saya telah menambah elemen ketidakstabilan emosi serta rasa tidak selamat dalam diri Tasha. Perubahan ini dilakukan kerana saya menyedari bahawa Tasha bukan sekadar watak yang sombong, tetapi juga individu yang mempunyai konflik dalaman yang sangat kuat. Selain itu, pada peringkat awal, saya lebih menumpukan kepada penyampaian dialog semata-mata. Namun selepas penambahbaikan, saya memberi lebih penekanan kepada ekspresi wajah dan pergerakan fizikal kerana konflik Tasha banyak berlaku secara dalaman. Untuk cabaran dan penyelesaian pula, sepanjang proses ini saya berhadapan dengan cabaran dari segi emosi, iaitu kesukaran saya untuk mendalami watak Tasha sebagai individu dengan NPD, serta kesukaran untuk mengekalkan fokus dan keseriusan semasa latihan. Dari segi teknikal pula, cabaran utama ialah untuk mengekalkan konsistensi, emosi serta tempo watak. Namun begitu, semua cabaran ini berjaya diatasi melalui latihan berulang, penghayatan watak yang lebih mendalam, serta maklum balas daripada pensyarah. Okey, jadi sekarang kita masuk kepada refleksi kendiri. Sebagai seorang pelakon, saya melihat kekuatan diri saya dalam keberanian untuk meneroka watak yang mempunyai konflik psikologi yang kompleks, serta kemampuan untuk memahami emosi dan motivasi watak dengan lebih mendalam. Namun demikian, saya juga menyedari kelemahan diri saya, iaitu kesukaran untuk keluar daripada watak selepas persembahan. Sepanjang kursus ini, saya telah mempelajari bahawa lakonan bukan sahaja sekadar menghafal skrip, tetapi juga merupakan proses memahami kehidupan, emosi dan juga psikologi manusia. Akhir sekali ialah cadangan penambahbaikan. Bagi produksi yang akan datang, saya mencadangkan agar lebih banyak lagi sesi latihan awal dijalankan bagi memahami watak dengan lebih mendalam. Selain itu, latihan improvisasi boleh diperbanyakkan lagi bagi menjadikan karakter lebih hidup dan natural, serta memberi penekanan kepada reaksi spontan dan interaksi antara pelakon bagi meningkatkan realisme persembahan. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.